الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta para sahabat semuanya, dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada tazkirah ini. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, para Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tazkirah ringkas kali ini kita rajuk muka surat 212 daripada Al-Quran, iaitu surah Yunus ayat 25 dan 26, berkaitan dengan panggilan ke syurga dan syarat-syarat SOP untuk ke sana, serta beberapa keistimewaan yang akan diperolehi oleh ahli-ahli syurga. Firman Allah dalam ayat 25 surah Yunus muka surat 211, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarum wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah mempelawakan semua manusia ke syurganya yang bernama Darussalam, dan Allah juga memberi panduan sesiapa yang ia kehendaki ke jalan yang lurus untuk sampai ke sana. Bagi orang-orang yang muhsinin, mereka akan disiapkan di sana Al-Husna, iaitu syurga yang terbaik, dan ditambah pula dengan suatu keistimewaan melihat wajah Allah. Dan saat mereka berada di sana, tidak ada pada diri mereka apa-apa bentuk kesedihan, kehinaan, kesemuanya sempurna. Mereka itulah ahli syurga, dan mereka itu di sana kekal buat selama-lamanya. Muslimin, para Jumaat yang dirahmati Allah, menariknya ayat ni, dalam ayat 25 ni Allah sendiri mengajak kita untuk ke syurga, dan Allah namakan syurga itu dengan Darussalam. Dar ialah negeri, Assalam selamat sejahtera. Ini nama umum kepada Darussalam. Di sana ada peringkat-peringkat Darussalam seperti Firdaus yang disebut di dalam surah
Kahfi ayat akhir ayat Allah kata innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh adalah confirm untuk mereka surga Firdaus nuzula sebagai satu anugerah atas sebab iman dan amal soleh mereka. Khalidina fiha, mereka berada di sana kekal buat selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala, dan tidak ada seorang pun yang dapat tawaran ke syurga Firdaus ini untuk pindah ke syurga lain. Sebab Firdaus ini adalah satu syurga tahap kedudukan yang paling istimewa yang disediakan oleh Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada ayat 25 ini. Allah menyebut wallahu yad'u. Wallahu yad'u. Allah, ayat ini dia mula dengan perkataan Allah. Dia merupakan satu panggilan ataupun satu penghormatan kepada sekalian manusia hamba-hamba Allah, sebab dia adalah, kalau dalam istilah kalau kita bercakap, kita dulu duduk depan, maknanya kitalah yang mengajak. Orang yang saya mengajak tuan-tuan, maknanya kalau orang biasa mengajak, taklah orang kata nampak hebat sangat. Tapi kalau yang mengajak kita tu orang besar, dia sendiri ajak, kita rasa bangga, kita rasa istimewa, kita rasa terbaik. Kalau Tuanku Sultan mari dia jumpa kita secara mari di masjid ni, dia mengajak tuan-tuan, dia ajak untuk ke istana kami di sekalian sihat. Jadi inilah satu, bila kita sebut, kita baca ayat Quran, bila sebut wallahu, kita rasa bangga. Kekuatan yang ada pada perkataan Allah ini ialah pada huruf akhir ha tu, wallah, kan kita rasa besar, kita rasa kuat, kita rasa sempurna. Sebab itulah kalau kita nak jadi kita ini rasa gagah kuat, kita banyak sebut nama Allah. Sebab Allah ha besar itu sesuai dengan perkataan Allah. Tapi kalau ha besar itu kita letak tempat lain, dia tak sesuai. Kan? Kalau kita kata kita letak tempat ha pedas, iaitu di Alhamdulillah, kita letak situ ha besar, kita kata Alhamdulillah, dia tak sesuai, dia jadi sedih. Oleh sebab itu, muslimin, para jemaah sekalian, bila kita jumpa dengan ayat ini, kita rasa seronok. Sebab Allah meletakkan dia di hadapan untuk kita kenal dia. Sekarang ini Allah lepas dia sebut nama dia, dia kata yad'u. Yad'u ni dakwah. Da'a yad'u dakwah, da'a yad'u doa. Ada dua kata terbitan daripada yad'u ni. Dia mengajak, dia mempersilakan, dia mempelawa, boleh guna semua perkataan yad'u ni. Dan yad'u ni dia menggunakan perbuatan sekarang, akan datang dan berterusan. Dia panggil fi'il mudhari' dalam istilah ilmu bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris dia panggil present continuous tense. Maknanya sentiasa mengajak, sentiasa terbuka mengajak ke Darussalam. Perkataan yad'un ini, kalau kita ambil kira fungsi perkataan ini, dia perlu sebut objek. Contohnya wallahu yad'ul mu'minin, kan? Wallahu yad'ul muttaqin, wallahu yad'ul anbiya. Dia akan sebut objek yang dia nak panggil itu. Tetapi dalam ayat ini dia tak sebut. Yang selayaknya, sewajibnya perkataan yad'u ini kena ada. Dia tidak akan sah
kalau dia tak ada. Tapi kenapa Allah tidak, orang kata, tujukan kepada orang-orang tertentu? Dia buka secara umum. Apa tak? Yad'u, mengajak. Maknanya, kalau kita pergi satu tempat, semua dijemput ke rumah saya. Maknanya semua orang layak untuk ke rumah dia. Tak ada seorang pun terpilih, bahkan semua terpilih. Tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam panggilan tersebut. Maknanya, subhanallah, dia tak kata wallahu yad'ul Arab. Contohnya, Allah menyeru orang-orang Arab untuk ke syurga, ataupun wallahu yad'ul Malayu ila Darussalam. Tak. Dia tak sebut. Ada, tapi dia beri peluang kepada sesiapa sahaja hamba-hambanya yang ada di bumi Allah ini untuk ke sana. Habis? Itu satu nilai yang cukup seronok, sejuk hati kalau kita baca ayat ni. Sebab tu saya cuba untuk nak share bersama-sama sahabat-sahabat para tetamu Allah sekalian. Kemudian seronoknya dia panggil, dia bagi wis, dia bagi syarat. Dia kata wa yahdi man yasha. Dia akan pandu. Yahdi ni ya pandu, tunjuk hidayah. Mana pandulah siapa yang ia kendaki ila siratim mustaqim, ke jalan yang betul, yang lurus, untuk ke Darussalam. Subhanallah. Maknanya kalau nak ke sana, kalau Allah tak bagi wis, tak bagi alamat, tak bagi tempat, kita nak pergi ikut mana? Okey. Maka Allah seronoknya Quran. Dia Yahdi, dia tunjuk pandu untuk ke sana. Ini secara umum. Kita pun mana panduan untuk ke sana? Tuan-tuan dirahmati Allah, banyak yang kita dapat daripada Al-Quran untuk ke sana. Salah satu daripadanya yang ada hubungan dengan Yahdi ialah surah Baqarah ayat 2. Nah, Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raib fihi hudan." Di sini Yahdi, di sana hudan. Al-Quran, dzalikal kitab itu la raib, tidak ada sikit pun yang cacat, yang boleh syak. Semuanya kitab Al-Quran, ayat daripada Fatihah sampai Nas tu lengkap dan tidak ada sedikit pun yang kurang, yang syak. Beriti situ, dzalikal kitab la raib, itu ayat yang lengkap dari sudut bahasa. Kita ambil balik, fihi huda, di dalamnya ada hidayah. Di sini wallahu yahdi, Allah akan tunjuk hidayah. Di sana ada hidayah dalam Quran. Untuk siapa hidayah itu akan diberi? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita boleh ambil bahawa siratal mustaqim menuju ke Darussalam ialah orang bertakwa. Lalu kita bertanya pula, adakah aku ini orang bertakwa? Maka Allah jawab dalam ayat 3 sampai ayat 5 dalam surah Baqarah itu. Tengok Quran, semua isu dijawab. Subhanallah. Kalau kita cari kan, dia jawapan dia duduk merata kan. Ini salah satu jawapan. Jawapan lain ada dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. Jawapan yang ketiga ada dalam surah Ma'arij ayat 19 sampai 35. Jawab memang lengkap dan sempurna, yang merupakan prasyarat untuk ke Darussalam. Baik, kita ambil contoh. Orang-orang yang bertakwa, yang kalau kita nak nilai diri kita, ada 5 dalam surah Baqarah tu. Nah, kita nak nilai diri kita ada 5. Pertama, Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Semua kita kena beriman dengan perkara-perkara gaib. Syarat pertama yang merupakan jalan ke Darussalam. Benda-benda gaib yang kita beriman ialah mata ada syurga, neraka, pasti ada kan? Jadi kita percaya ada syurga, maka kita bertukus lumuh bekerja untuk dapat syurga. Kita percaya ada neraka, kita bekerja keras untuk lepaskan diri daripada neraka. Itu orang bertakwa. Kat mana dalilnya? Dalam surah Sajdah ayat 16. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum anil madaji'."
berrenggang-rengganglah mereka itu dari tempat tidur mereka di waktu malam. Yad'una rabbahum, mereka beribadat akan Tuhan mereka, berdoa akan Tuhan mereka. Apa bentuk doa yang dia lakukan? Khaufan, hal keadaan mereka itu berdoa takut kepada azab Allah. Wa tama'a, dan tamak nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hujah-hujah dah lengkap. Maknanya kita ni, kita bila tahu ada syurga, kita nak ke syurga secara tamaan. Kalau kita tahu ada neraka, kita nak, kita lepas daripada neraka secara khaufan, takut. Gitu. Jadi, pertama kena beriman pada gaib. Dalam kubur, begitu juga. Bila kita mati hari ni ke besok, kubur kita ada dua keadaan. Pertama, lubang neraka. Yang kedua, taman syurga. Begitu jugalah kita bila beribadat, mentaati Allah, takut akan Allah dan takut akan azab Allah, takut ataupun kita bersemangat untuk mendapat tempat yang Allah sediakan. Kita sini pun macam tu kan, kita kerja kuat, kita kerja siang malam untuk dapat beli rumah yang terbaik, dapat kereta yang terbaik, dapat keluarga yang terbaik. Kita usaha. Kalau di sini kita usaha demi kebaikan-kebaikan itu, bagaimana pula hidup yang kekal abadi? Takkan kita tidak bekerja keras untuk itu? Kan? Itu kita punya nilai. Yang kedua, itu saya ambil contoh benda gaib lah, macam syurga, neraka, azab kubur, lubang kubur dan seumpamanya. Ada banyak lagi lah benda gaib, malaikat dan seumpamanya. Yang kedua, syarat untuk ke Darussalam, jalan yang lurus, ialah kena wa yuqimuna shalah, kena mendirikan semayang. Yuqimu, mereka yang mendirikan semayang. Dalam perkataan yuqimu shalah ini satu keberatan yang kita nampak. Allah menggunakan yuqimu. Yuqimu daripada aqama. Kalau qama diri gitu je. Tapi kalau qama yaqumu qiyam. Qiyam tu tak ada masalah, bangun. Yuqim ni, aqama yuqimu iqamah. Iqamah ni semayan dia berat, dia payah, dia malas. Tapi kita kena paksa diri kita untuk melakukan. Sehingga kita berjaya menjadi orang yang diterima Allah salat kita. Anak kita, dia berat nak standard lah. Sebab semayang itu benda yang tertidur, kena bangkitkan dia. Gitu. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami infak, yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infak. Ini jalan ketiga untuk ke syurga. Jalan yang keempat ialah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, iaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelum engkau, iaitu kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Yang kelima ialah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka tidak pernah lalai. Dan saya terjemah tidak pernah lalai sebab dia menggunakan yuqinun. Yuqinun ni macam tadilah yu'minun, yuqimun, present continuous tense ataupun fi'al mudhari' dalla 'ala al-istimrar, menunjukkan atas berterusan. Orang yang rindu akhirat, dia tak lupa akhirat. Antara tanda dia tak lupa akhirat ialah dia taat kepada Allah dalam suasana apapun, dan dia berhati-hati dalam melakukan perkara-perkara syubhat atau perkara-perkara yang haram, takut terlibat dengannya lalu Allah tidak terima. Habis itu di antara sifat-sifat syarat-syarat untuk ke Darussalam. Kita tengok 5 dalam surah Baqarah, dan kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ada 4, iaitu orang yang infak semasa senang dan susah, orang yang tahan marah, dan yang ketiga ialah orang yang memaafkan kesalahan orang. Campur-campur tu dia jadi beberapa syarat lagi lah. Dan yang kelima, yang keempat dalam surah tu dia sebut orang yang tidak biarkan dosa-dosa dia kecuali dia memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ma'arij pula ada beberapa syarat. Surah Mukminun pun ada awal-awal ayat. Tuan-tuan boleh tengok. Untuk akhirnya kita tengok bila kita kata Allah
dalam ayat ni Allah jemput kita ke syurga. Kemudian Allah beri hidayah, beri tunjuk jalan untuk ke sana. Bila sampai kat sana, apa yang kita dapat? Ayat 26 ni, dia cerita antara benda yang istimewa. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang muhsinin. Ahsanu ni, dia perkataan ahsana yuhsinu ihsan muhsin. Orang muhsin. Ataupun dari sudut muhsin ni sifat dia. Kalau perangai dia, sifat dia ialah ahsanu. Apa makna ahsanu? Ia melakukan amal-amal secara jujur dan ikhlas. Kata ulama, sekurang-kurangnya ada 4. Pertama, dia buat kerana dia tahu. Dia buat tu dia ada ilmu. Dia bukan buat ikut-ikut. Yang kedua, dia mula dengan niat kerana Allah. Yang ketiga, dia buat itu semata-mata nak cari redha Allah ataupun ikhlas. Yang keempat, dia buat secara istiqamah. Ini antara tanda-tanda orang muhsin. Orang muhsin ini termasuklah sifat-sifat tadi. Sifat-sifat yang kita sebut tadi yang untuk ke syurga. Apa dia punya keistimewaan untuk orang ini bila berada dalam syurga? Kata Allah, Al-Husna. Satu kalimah dia sebut. Lilladzina ahsanu al-husna. Al-husna ni subjek. Benda yang kita akan dapat di sana. Al-husna. Al-husna, kalau kita tengok di sudut perkataan itu, kalau kata ahsan yang paling bagus, husna pun sama yang paling bagus. Jadi ulama menterjemahkan al-husna ialah al-jannah. Syurga yang first class. Jadi al-jannah al-husna. Syurga yang paling baik, iaitu Firdaus. Okay. Duduk sana, Allah Subhanahu Wa Taala akan siapkan pelayan-pelayan secukupnya. Kan? Yang paling istimewa selain mendapat kedudukan yang terbaik dalam syurga Al-Husna ini ialah waziyadah. Ziyadah ni kita panggil apa ziyadah ni? Kalau dapat ada apa ni, anugerah special. Ziyadah ni special. Apakah special ziyadah tambahan ini? Kata ulama, ialah dapat bertemu dengan Allah secara bersmuka. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau kita dijemput oleh Tuanku Sultan, jumpa dengan dia, cakap bersmuka, Masya Allah. Kita rasa nak WhatsApp pada semua orang. Bangganya kita. Bagaimana pula kalau kita jumpa dengan Allah yang mencipta kita, yang mencipta segala-gala, yang mengurus segala-gala, yang mendatangkan COVID, yang membuangkan dan seumpamanya. Itu dua. Maknanya duduk dalam tempat yang al-husna dan mendapat bertemu dengan Allah. Yang ketiga, wala yarhaqu wujuhahum qatar. Qatarun ni muka tak bersih, muka kotor. Jadi di sana tidak akan berlaku ahli syurga muka kotor, muka tak comel. Semua muka cantik. Wala dhillah, dan tidak akan berlaku pada ahli syurga ini dhillah. Orang kata jatuh standard. Dhillah ni orang pandang hina. Orang pandang hina. Dia ada, sekarang ni kita kan, kalau kita susah orang pandang hina, kan, di sana tak ada dah nilai-nilai tu. Semua cantik, baik, dan dari sudut kedudukan orang mulia kepada dia. Siapa mereka itu? Kata Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga. Yang paling special ialah hum fiha, mereka di dalam syurga tersebut khalidun, kekal buat selama-lamanya. Allahumma amin. Itulah sedikit perbincangan kita mengenai ahli syurga. Moga-moga ianya memberi suatu semangat untuk kita melakukan amalan-amalan soleh, dan pastinya amal-amalan soleh sahaja yang kita dapat pahala. Tanpa amal saleh, amal-amal yang tidak saleh tidak diberi pahala. Bila kita ada pahala, kita ditimbang pahala kita. Bila berat, layaklah untuk kita bertemu ataupun ditempatkan di tempat yang bernama Al-Husna ini, insya-Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Zid wa ziyadah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dikategorikan ahli syurga dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.